لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنورك يا الله، ونور قلوبنا بنور القرآن، ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Yang bermaksud bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan padanya Al-Quranul Karim untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia, serta menyampaikan keterangan dan kebenarannya yang terang lagi nyata, dan membezakan di antara hak dan juga yang batil. Yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, Fadilatul Imam, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama berada di dalam suasana yang sangat baik, yaitu di malam-malam antaranya kita telah melepasi separuh bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi 2 malam. Malam ini, malam esok dah kita masuk malam Nuzul Al-Quranul Karim, yaitu malam peristiwa turunnya Al-Quranul Karim, yaitulah malam 17 Ramadan. Jadi malam ini insya-Allah dalam masa 15 minit 10 saat peruntukan waktu dan masa diberikan kepada saya untuk menyampaikan kupasan ataupun tazkirah, dan saya diminta untuk membaca tafsir Al-Quran berjuzuk yang ke-15. InsyaAllah kita akan ambil dan kita akan ceritakan apa dari juzuk yang ke-15 dalam Al-Quranul Karim, insyaAllah. Baik, juzuk yang ke-15 antara surah yang berkaitan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj yang berlaku pada tanggal 27 Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari daripada Masjidil Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Filistin, yang kami berkati di sekelilingnya, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu surah Al-Isra, ayat 1 daripada juzuk yang ke-15. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Surah ini adalah merupakan surah yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dirakamkan dalam Al-Quran, iaitulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad, di malam hari. Maknanya Nabi Muhammad dibawa mengembara di dalam perjalanan daripada Mekah menuju ke Palestin, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang menunjukkan bahawa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad daripada Mekah ke Palestin, dan daripada Palestin naik ke langit pertama, kedua, sehinggalah ke Sidratil Muntaha ilal Mustawa. Surah ini juga memberi gambaran, memberi pengajaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, dia menceritakan Allah Maha Suci Allah. Allah mulakan dirinya, Allah berkuasa dari segala-gala yang lain. Ayat ini juga ditujukan kepada Nabi setelah Nabi diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Nabi diuji Allah dalam tahun kesedihan. Tahun itu tahun duka cita, tahun sedih, di mana Nabi diuji dengan perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, yaitu di waktu kematian isteri tercinta. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa radhaha. Siti Khadijah ni isteri Nabi yang pertama Nabi kahwin. Walaupun Siti Khadijah usianya lebih 15 tahun pada Nabi. Waktu Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi berusia 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun, seorang berstatus janda. Tetapi oleh kerana berkahwin dengan Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala angkat darjat kemuliaan dia lebih daripada darah lagi. Lain anak darah dengan orang yang janda lain. Tapi Allah bagi anugerah dan kelebihan kepada Nabi. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi isteri ini sayang ke Nabi, jaga Nabi, ambil berat. Jadi orang ni, kita bila orang ambil berat dekat kita, lebih-lebih lagi lah kita ambil berat dekat dia. Saya hari ni buka puasa dijamu dengan air tebu 2 jam. Saya minum 1 jam setengah. Dia minum 1 jam setengah, dia kering pun dengan air minum sudah. Kalau di tempat saya di sini, mereka tahu dah, kalau saya tazkirah, mereka sediakan kopi tarik. Orang sini tak ada apa. Jadi tuan-tuan sekalian,
Nabi sayang dan Siti Khadijah sangat sayang. Jadi antara sayang antara satu sama lain, disitulah datang semangat, datang kekuatan. Itu peranan suami isteri. Bila suami itu bertanggung jawab dengan baik, isteri pula berkasih sayang dengan baik, maka hidup jadi berkah, hidup jadi seronok, nak buat ibadah berpuas. Macam kita bulan Ramadan, sama-sama berbuka puasa, sama-sama bersahur. Kalau ada rumah, kalau kena tugas, shift, apa semua, masing-masing ada kerinduan di situ, ada semangat nak buat ibadah. Jadi seronok. Dalam perkara ibadah perlu ada orang yang ambil berat kepada kita, ada orang yang selalu memelihara, jaga kita. Itu kepentingan dalam hidup. Tiba-tiba di waktu itu Khadijah meninggal dunia. Apa perasaan Nabi? Sedih lah. Kita manusia ni kalau tak ada perasaan sedih, pelik. Isteri sakit contoh, isteri sakit, kita susah hati lah. Ni ada orang minta pula bagi isteri sakit. Bila nak sakit dia ni? Kacau. Kita kalau isteri sakit, kita susah hati. Begitulah isteri. Kalau suami sakit, dia pula Allah susah. Tak ada isteri, ya Allah, bila dah laki aku nak mati. Tak ada. Kalau ada, mesti ada masalah rumah tangga. Sebab suami tengih terlajak. Tengih terlajak tak boleh juga. Sampai bini minta mati. Sampai balik rumah, bini kata, dah balik ke orang tua ni, cepat nak keluar. Sampai bini kata, lagu tu beratlah dalam hidup. Jadi Nabi ni cukup sayang, bertanggungjawab antara satu sama lain. Tiba-tiba orang yang tersayang pergi meninggal dunia, begitulah Nabi sedih. Itu satu, kita ringkaskan masa 5 minit. Yang kedua, orang yang jaga Nabi daripada Nabi kecil sampai Nabi kahwin, bapa saudara dia, macam ayah dia lah. Dah ayah meninggal dunia dalam perut lagi Nabi. Jadi Abu Talib ni bapa saudara dia macam ayah sendiri. Jadi bila ayah bertanggungjawab, ambil berat, ambil tanggungjawab, ambil kisah, ayah kita bila dia tak ada, bila dia sakit, kita susah hati. Walaupun waktu kecil pernah kena rotan, kena tibai, kena apa, tapi bila dia tak ada, sedih, duka cita. Itu satu perkara lagi. Bila bapa saudara tak ada, musuh-musuh Nabi mulalah dia main peranan, sekat dakwah Nabi, ganggu perjuangan Nabi, macam-macam. Jadi dahlah Nabi sedih, dakwah pula kena tolak. Itulah Nabi duduk mengadu pada Allah, maka Allah Ta'ala datangkan peristiwa inilah, hiburkan Nabi, membawa Nabi mengembara daripada Makkah ke Palestin. Bukan Nabi mengembara jalan kaki tak, ada yang membawa dia. Yang mengiringi Nabi ialah malaikat Jibril. Kemudian pula yang bawa Nabi binatang borak. Semua ada peranan masing-masing. Nak ceritanya kita, setelah kita duka cita, setelah kita sedih, bila kita ada Allah, kita mengadu ingat kepada Allah, di sana ada nikmat yang sebenar, dibawa mengembara. Macam kita lah sakit ataupun kita sedih, orang ajak keluar pergi makan, orang ajak keluar, saya pergi lain, pergi mana? Dia gading dia pun. Gimana? Pergi taman kah, ajak mengetik, keluar kita. Dua tarara, bosan, kawan-kawan, jom netik, maka lega dah. Begitulah. Tu kalau dekat, kalau jauh, lagilah sonok dalam hidup kita. Jadi pentingnya bahawa gembira tu kena ada dalam kehidupan kita. Jadi ayat ni, ayat nak cerita salah satunya hiburkan Nabi. Maka Allah hiburkan Nabi setelah Nabi duka cita, dan setelah Nabi berdoa kepada Allah. Bila mengadu pada Allah, Nabi berdakwah, Nabi disekat, Nabi mengadu pada Allah, maka Allah Ta'ala hiburkan Nabi, membawa Nabi mengembara, berjalan linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Maksudnya Nabi melihat macam-macam keindahan ciptaan Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat.
Kita tuan-tuan, dalam hidup kita perlu kepada gembira, perlu kepada qana'ah nikmat. Jangan bersedih ya, tapi kena ingat dalam kegembiraan kita ada ujian juga. Ujian bila? Ujian sakit, ujian susah, ujian mati. Itu kita tak dapat elak. Dalam hidup kita tak dapat elak, maka kita bersedia benda-benda ni akan datang ke kita. Kita tengok terlepas ada kawan-kawan kita bersama dengan kita, tiba-tiba tahu dah tak ada dah. Sebab apa? Meninggal dah terlepas. Ada yang tak meninggal tapi tak boleh bersama dengan kita. Sebab apa? Keuzuran. Jadi kita ni tunggu waktu dan masa dia. Bila? Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita tak tahu. Jadi begitulah. Maka kita kena ingat bahawa setiap duka cita, setiap ada ujian, ada kebahagiaan di sebaliknya, insya-Allah. Maka Ramadan kita ni ada lebih kurang 15-16 hari lagi. Maka insya-Allah kita ambil peluang yang sungguh-sungguh, kita ambil rebut peluang yang ada. Apa masa kalau kita nak buat apa tu, buat terus, buat yang baik dah. Kalau puasa nak baca Quran, baca selalu. Kalau kita nak dengar tilawah Quran terus, pergi dengar selalu. Kita rasa nak sedekah, buat selalu. Jangan tunggu. Bahaya ayat tunggu-tunggu ni, takut keadaan ke kita. Sebab kita tak tahu ke depan nak jadi macam mana. Kita jangan tunggu, insya-Allah. Maka kebaikan datang di depan kita, kita carilah, kita ambil ruang dan peluang yang ada. Mudah-mudahan benda itu memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepada itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dah 15 minit. Insya-Allah waktu ketidaan 5 minit lagi ni. Jadi tuan-tuan sekalian, ambillah peluang doa kepada Allah supaya Allah Taala selamatkan sahabat kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin sana, yang kita dengar hari ini Allah uji di mana keadaan mereka bekalan makanan tak ada. Walaupun sebahagian dari Gaza sudah berpindah untuk selamatkan diri, berada di sepadan Rafah, berada di Rafah untuk mencari perlindungan. Jadi kita doalah, sebab sekarang ni mereka harap, dulu mengharapkan Mesir buka pintu sepadan Rafah, Mesir tak buka-buka juga. Mereka harapkan ada bantuan makanan, insya-Allah. Ada makanan lagi lah. Awal Ramadan, 3 hari Ramadan, mereka sangat sedih sebab nak buka puasa tak ada makanan. Sebelum ni mereka puasa sepanjang masa, sentiasa puasa sebab tak ada makanan. Jadi adalah lepas 4-5 hari, alhamdulillah kita dapat berita maklumat adalah roti. Roti pula bagi pula satu keping tu bagi keluarga dia. Pakat bagi rasa sedikit. Ramai dah ada yang mati dalam keadaan kelaparan. Jadi kita doalah kebaikan untuk mereka, berdoa keselamatan untuk mereka, insya-Allah. Sebab kita hari ni makan tak habis, tuan. Kita ni makan sampai terlajar. Kadang beli di bazar Ramadan, berlama makan pun tak, akhir lepas murid buang saja. Minta tak bagi, tiba dia seorang. Bila ada iftar di masjid seorang, diangkat dia seorang, orang dia tak ada rasa. Itu bahaya. Jadi tuan-tuan, jagalah, doalah umat Islam sana dan doa untuk kita. Sekarang ni kita diuji dengan apa? Kepanasan. Berita keluar di mana KKM minta bahawa sekolah minta ditutup sementara sebab bahan panas. 2 hari lepas di Marat berita kematian stroke apa? Terpanas tuan. Nak buat macam mana? Jadi kita doalah supaya kita dapat puasa dengan baik, sabar dengan ujian kepanasan, insya-Allah. Memang letih, memang penat, tapi apapun kita tetap istiqamah. Mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun. Jadi tak itu saja tuan-tuan sekalian. Insya-Allah malam ni saya bawa ada pelajar. InsyaAllah 26 Syawal ni dia akan belajar di Yaman. Dia akan belajar di sana. Jadi orang Terengganu. Dia dah habis 30 juzuk. Dia ikut daurah khusus untuk ke sana selesai. Cuma tunggu hari. Tiket dah ada dah. 26 Syawal akan terbang ke sana. Jadi ayah tak ada dah, mak dia saja ada. Jadi kalau tuan nak tolong dia,
boleh. Sama ada nak tolong dia boleh, nak tolong mak dia pun boleh. Saya izinkan insya-Allah. Dia ketua kumpulan qasidah daripada Terengganu. Dia ada kumpulan dia, memang dia qasidah lah. Suara pun sedap. Tentu nak dengar suara dia tindir boleh lah insya-Allah. Jadi saya bawa dia untuk nak bagi sumbangan untuk dia insya-Allah. Dan tuan tempat parking kereta sana, saya parking kereta saya ada bawa air 30 juzuk Al-Quran yang dibacakan Al-Quran untuk berbagai hajat lah, untuk sakit, gangguan, iblis, syaitan, macam-macam lah. Boleh minum, buat mandi dan rintis dan pula masakan dan minuman dengan izin Allah ada dalam kereta saya tempat parking berceramah insya-Allah. Wallahu a'lam. Terlajak masa 2 minit. Tuan-tuan tak marah lah insya-Allah. Dia seria juga. Sebab biasa Ramadan kita tazkirah tak pakai kita baca 15 minit tu kita cerita ambil apa-apa bahagian dalam Ramadan. Bila kita baca tafsir ni kena lajak masa. Cuma saya cukup jaga masa tak lajak. Boleh masuk minit lebih ya tuan. Tapi saya tengok keadaan tuan-tuan alhamdulillah dalam mood elok lagi. Kita takut juga terlajak lama-lama betul lari balik kacau kita. Allahu a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.